Bersama saya Hafiz Sulaiman dalam rentasan berita edisi 704. Antara paparan utama. Mana pergi dasar Buy Muslim First? Bersatu terus dipelekeh, rakan sendiri. Penyokong PAS meroyan dalam video. Tiada esok bagimu, PAS berdrama. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Rupanya kempen Buy Muslim First atau BMF hanyalah sebuah ilusi yang ingin mengaburi mata rakyat bahawa kerajaan Pakatan Harapan meminggirkan produk Muslim. Kini jelas kempen yang kononnya untuk meningkatkan ekonomi orang Melayu dan mempromosikan produk berkonsepkan Islam tidak kelihatan walaupun bayangnya setelah PAS memegang tampuk kerajaan di Putrajaya. Kerajaan Perikatan Nasional yang dianggotai PAS tidak mampu membentangkan BMF sebagai dasar ekonomi negara yang dilihat tidak lagi diendahkan oleh Perikatan Nasional dan PAS. Malah dalam ucapan Perdana Menteri pada 5 Jun 2020, nampaknya kempen BMF sudah diketepikan dan digantikan dengan kempen Buy Malaysia yang serupa dengan kempen beli barangan buatan Malaysia yang digerakkan Pakatan Harapan dalam usaha mengembangkan ekonomi negara dan meningkatkan pendapatan rakyat Malaysia, kata Ahli Jawatan Kuasa Amanah Nasional Muhammad Faiz Fazil dalam satu kenyataan. Beliau mempersoalkan mengapa kempen BMF yang disifatkan oleh PAS untuk mengukuhkan ekonomi Melayu Islam di Malaysia tidak diteruskan sebagai agenda dalam ketiga-tiga pakej rangsangan ekonomi atau PRE yang telah diumumkan di bawah Perikatan Nasional. Menurut Faiz, daripada 275 bilion ringgit nilai PRE yang diumumkan bawah Perikatan Nasional, tidak dibentangkan nilai yang telah diperuntukkan untuk kempen BMF bagi mengukuhkan daya saing perniagaan Muslim Bumi Putra. Apakah PAS dan Perikatan Nasional hanya memanipulasi sentimen Melayu Islam untuk kepentingan politik atau political mileage, tetapi mengabaikan setelah menjadi kerajaan? Soalnya, beliau menjelaskan jika diteliti, ketiga-tiga PRE itu tidak ada sebarang peruntukan atau geran khusus untuk membantu industri halal Malaysia bagi mengukuhkan operasi yang terjejas akibat wabak COVID-19. Bukan itu sahaja, kempen Buy Malaysia juga tidak mempunyai inisiatif khas untuk perniagaan Melayu Islam, kata Ahli Dewan Undangan Negeri Permatang Pasir itu. Jika PAS dan Perikatan Nasional benar-benar prihatin dengan kempen BMF, sepatutnya dilaksanakan langkah-langkah seperti penandaan produk BMF, mengarahkan pasaraya menyediakan sebahagian peratusan shelf space untuk barangan BMF dan mewajibkan produk BMF dipromosi di platform e-dagang menurut beliau lagi. Jelas, slogan Kerajaan Melayu Islam Perikatan Nasional hanyalah polemik politik semata-mata bagi mengaburi mata rakyat dalam usaha menghalalkan tindakan politik mereka sebelum ini, termasuk menjatuhkan Kerajaan Pakatan Harapan melalui langkah Sheraton. Cara berpolitik sebegini yang tidak berpegang kepada politik nilai tidak akan menguntungkan orang Melayu secara khusus dan negara Malaysia secara am, kata Faiz. Beliau menegaskan bahawa sebelum ini Kerajaan Pakatan Harapan telah memberikan penekanan kepada perkembangan industri produk halal untuk sosioekonomi orang Melayu Islam. Menerusi kempen Buy Malaysian Product First, fokus kepada produk halal telah diintegrasikan, katanya. Tahun lalu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri ketika itu, Datuk Seri Mujahid Yusof berkata, Islam tidak mengajar umatnya memilih produk berdasarkan bangsa dan kaum tertentu. Sebaliknya menekankan kepentingan membeli barangan halal serta bersih. Pergilah ke China, anda tidak boleh jumpa pun orang Melayu, semuanya Cina. Jadi apa yang saya katakan ialah penanda arasnya adalah halal kerana ia pemangkin untuk ke peringkat pasaran lebih besar. Katanya seperti dipetik Berita Harian 6 September 2019. Kata Mujahid, sekiranya produk Malaysia yang halal mendapat akses meluas
ia bukan sahaja memudahkan pengguna, tetapi produk itu sendiri diyakini dan selamat digunakan. Itulah kempen yang diusahakan oleh Kerajaan Pakatan Harapan yang memberi manfaat kepada pengusaha dan pekerja Muslim. PAS sebelum ini disindir menjadikan BMF kepada Buy Mercedes First kerana tindakan Kerajaan Kelantan membeli kereta jenama tersebut yang nilainya mencecah sehingga RM700,000 sebuah. Itulah akibat apabila parti memperdagangkan agama. Setelah berkata senarai calon dan agihan kerusi yang tular di dalam aplikasi WhatsApp baru-baru ini palsu, UMNO terus-menerus mempelekeh Parti Pribumi Bersatu Malaysia atau Bersatu. Timbalan Pengurusi Badan Perhubungan UMNO Johor, Datuk Nur Jazlan Mohamad dipetik portal berita Free Malaysia Today. Beri mereka 15 kerusi sahaja. Beliau berkata demikian sebagai mengulas cadangan Bersatu untuk bertanding sebanyak 15 kerusi parlimen. Nur Jazlan turut menggesa UMNO agar berkeras dengan Bersatu dalam rundingan kerusi parlimen yang akan ditandingi pada pilihan raya umum akan datang. Beliau berkata, Bersatu di bawah pimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin berjaya membentuk kerajaan Februari lalu atas sokongan UMNO. Bersatu kata bekas timbalan menteri itu hanyalah sebagai pelengkap sokongan kepada Perikatan Nasional di parlimen. Sebelum ini Nur Jazlan Mohamad hairan dengan mentaliti pemimpin Parti Bersatu yang disifatkannya sebagai hilang akal apabila dikatakan mahu bertanding di sekurang-kurangnya 50 kerusi parlimen yang mewakili separuh kerusi Melayu dalam pilihan raya umum ke-15 nanti. Beliau mempelekeh Bersatu bahawa parti itu tidak mempunyai sokongan pengundi dan aset. Jika Bersatu diberikan 50 kerusi ahli parlimen untuk pilihan raya umum ke-15, maka bermakna parti itu mengambil hampir separuh daripada jumlah kerusi majoriti Melayu. Sudah tentu kerusi tersebut juga sedang diintai oleh UMNO dan sekutunya PAS. Terdahulu satu senarai tular di WhatsApp antaranya menyatakan Bersatu diberikan 50 kerusi parlimen untuk bertanding, manakala PAS mendapat 30 kerusi. Untuk rekod, Majlis Tertinggi UMNO jelas tidak membuat keputusan untuk menyertai Perikatan Nasional secara rasmi. Pandangan Nur Jazlan ini konsisten dengan beberapa kenyataan pemimpin UMNO sebelum ini bahawa mereka menyokong Perikatan Nasional sehingga pilihan raya umum ke-15 sahaja. Kenyataan ini ditegaskan sendiri oleh Timbalan Presiden UMNO, Datuk Muhammad Hassan, April lalu bahawa UMNO tidak pernah menyertai Perikatan Nasional kerana gabungan itu bukan satu entiti politik yang berdaftar seperti Barisan Nasional. Menurut beliau, UMNO hanya mempunyai perjanjian kerjasama dengan PAS menerusi Muafakat Nasional. Kata Muhammad, UMNO dan Barisan Nasional mempunyai perjanjian kerjasama politik yang teratur, kemas dan terikat hanya dengan PAS. Sebagai parti politik Melayu terbesar, UMNO mesti bertanding di semua kerusi tradisionalnya dan kerusi yang ia sangat berpotensi untuk menang. Kekuatan UMNO adalah di kawasan The Malay Heartland dan ia akan menguatkan pengaruh, keterlihatan dan hikmatnya di semua kawasan tersebut. InsyaAllah dengan dukungan jutaan ahli parti, orang Melayu serta seluruh rakyat Malaysia, UMNO akan bekerja keras untuk memenangi sebanyak mungkin kerusi. Hanya dengan cara inilah UMNO boleh menjadi parti dengan majoriti terbesar di parlimen dan memimpin kerajaan seperti sebelumnya, kata Muhammad dalam satu kenyataan. UMNO sebenarnya tidak memerlukan Bersatu untuk mendapatkan undi Melayu bagi Barisan Nasional. Parti itu sudah mendapat ghanimah kerana penyertaannya merampas kuasa daripada parti yang mendapat mandat rakyat pada pilihan raya umum ke-14 lalu. Untuk pengundi bukan Melayu, Barisan Nasional sudah ada MCA dan MIC. Kita tidak tahu 15 kerusi parlimen itu di kawasan mana. Ini kerana berdasarkan kenyataan pemimpin mereka, UMNO jelas akan bertanding di kawasan yang mereka menang, termasuk di kawasan ahli mereka yang telah melompat ke Bersatu. Maka pada pilihan raya umum ke-15 nanti, Bersatu terkontang-kanting sendirian dengan hanya 15 kerusi. Adakah UMNO akan membenarkan pemimpin Bersatu menjadi Perdana Menteri? Itu pun kalau parti itu berjaya memenangi semua kerusi yang ditandinginya. Jom Channel terpanggil untuk menyiarkan kenyataan penafian oleh Naib Presiden Amanah, Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof mengenai fitnah oleh seorang pengguna YouTube yang dipercayai penyokong PAS baru-baru ini. Ini bukan perkara remeh yang perlu dilepaskan begitu saja. Dalam ulasan ringkasnya, Mujahid menasihati pengguna YouTube yang tidak dinamakan supaya berhenti membuat fitnah terhadap Pakatan Harapan.
Pengguna YouTube tersebut yang menggunakan nama Faiz Al-Hajari merupakan pengusaha perniagaan Bekam. Mujahid berkata, kerja yang dilakukan oleh pemfitnah tersebut adalah sunnah, tetapi perbuatan berbohong itu adalah punah. Beliau hairan bagaimana Faiz tahu apa yang berlaku di dalam mesyuarat jawatankuasa kerja pimpinan Amanah Nasional yang dihadiri pemimpin tertinggi parti itu. Adakah Faiz memelihara jin yang kemudiannya membawa fitnah itu? Mungkin juga dia ada hantar jin atau ifrit dalam mesyuarat parti Amanah, dan kemudian jin dan ifrit itu dia melaporkan apa yang dia ulaskan itu. Mungkin jin dan ifrit itu menipu dia, saya tak tahulah. Beberapa pengamal media memberitahu Mujahid supaya beliau melaporkan kepada pihak YouTube mengenai fitnah tersebut. Ada juga yang mencabar Mujahid supaya membuat laporan polis. Ketua Pemuda Amanah Kelantan Hazmi Hassan turut mengecam kenyataan Faiz yang dipanggilnya dengan nama Mat Bekam seperti orang makan ketum. Hazmi berkata, kata-kata Faiz sangat kelakar dan menjijikkan. Faiz berkata, saya difahamkan 7 atau 8 kali dan kemudian menyiarkan seolah-olah berada di dalam mesyuarat amanah itu. Sedangkan sumbernya tidak diketahui dari mana kerana amanah belum lagi mengeluarkan minit mesyuarat tersebut. Beliau menasihatkan Faiz, jika ingin bercakap tentang politik, hendaklah ada batas-batasnya. Kata Hazmi, mungkin Mat Bekam itu bersahabat dengan syaitan sebab itu tahu apa yang berlaku di dalam mesyuarat amanah. Mat Bekam ialah tukang adu domba, kata Hazmi yang dikenali dengan panggilan Jeming Hassan. Beliau menasihatkan Mat Bekam supaya berhenti melakukan kerja-kerja tersebut hanya kerana ingin mendapat wang melalui YouTube. Sebaliknya, beliau mencabar Mat Bekam menerima cabarannya berdebat mengenai tajuk PAS itu Kadam MCA. Faiz setakat ini tidak berani berdebat dengan beliau berkenaan isu tersebut, tetapi hanya berani membuat cerita, kata Hazmi. Pengarah Syariah Amanah Ustaz Zulkarnain Abidin dalam ulasan ringkasnya menjelaskan, dalam mesyuarat Amanah Nasional kemarin, fokus perbincangan 3 perkara: perkasakan Pakatan Harapan, ambil balik mandat rakyat dan bina masa depan amanah yang lebih gemilang. Tak ada masa pemimpin amanah nak berperang mulut macam hayalan lebay Bekam itu. Malangnya ada di antara penonton yang sudah termakan dengan fitnah terbaru ini. Ketika PAS masih pembangkang, mereka begitu rakus memfitnah pemimpin amanah, khususnya Mujahid. Setelah PAS menjadi kerajaan, mereka masih lagi melakukan perkara yang sama. Adakah itu sahaja jalan yang mereka nampak untuk meraih sokongan? Dalam Sahih Al-Bukhari dan Muslim disebutkan bahawa Nabi SAW bersabda, orang yang mengadu domba itu tidak akan masuk syurga. Takkan parti yang memperjuangkan Islam tidak pernah mendengar hadis ini? Naib Presiden PAS, Datuk Muhammad Amar Nik Abdullah dilaporkan menasihatkan Datuk Seri Anwar Ibrahim supaya keluar daripada Pakatan Harapan dan menyokong Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin. Muhammad Amar Nik Abdullah memberi saranan itu berikutan dakwaannya Pakatan Harapan sudah tiada masa depan. Katanya Pakatan Harapan jelas menolak Presiden keadilan itu. Saya nasihatkan Datuk Seri Anwar, harap-harap didengarlah, suruh dia tinggalkan Pakatan Harapan bagi sokongan, katanya seperti dipetik Astro Awani. Kononnya ia sekaligus akan menghentikan pergolakan politik. Ini akan memberi ruang kepada kerajaan untuk tumpu menyelesaikan isu ekonomi dan masalah COVID-19. Nampak hebat dia dan kita berlawan dalam pilihan raya nanti. Kalau tak ada dia ada rezeki menang, jadi Perdana Menteri. Kalau kita menang, kita jadi Perdana Menteri. Jadi masing-masing boleh terima sebab itu keputusan. Sebab dia asyik sebut mandat rakyat. Ini penyelesaian terbaik, ujarnya. Beliau melihat Pakatan Harapan gagal apabila masih lagi berselisih pendirian mengenai calon Perdana Menteri. Harapan Anwar untuk menjadi Perdana Menteri Kerajaan Pakatan Harapan adalah umpama tajuk filem Tan Sri Jin Syamsuddin, Tiada Esok Bagimu, tegasnya. Beliau melihat tindakan Tun Dr. Mahathir Mohamad menamakan Presiden Warisan Datuk Seri Muhammad Syafiee Apdal sebagai Perdana Menteri sebagai petanda jelas Pakatan Harapan menolak Anwar. Agaknya Muhammad Amal lupa bahawa Tun Dr. Mahathir bukan anggota Pakatan Harapan. Untuk menangkis kenyataan Muhammad Amal itu, beberapa gambar Anwar bersama pemimpin amanah terdiri daripada Presiden Amanah Muhammad Sabu dan Ahli Jawatan Kuasa Kerja Pimpinan Amanah Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad dan Datuk Dr. Hatta Ramli kini tular di media sosial.
Sementara itu, dalam satu kenyataan, Anwar menafikan bahawa beliau sedang berencana dengan beberapa watak pengkhianat. Ingin saya tegaskan, ia ternyata helah kelompok yang kemaruk kuasa. Fitnah akan dijadikan dalih dan alasan mereka bertapak. Saya tidak berkomplot di belakang seperti sesetengah pihak yang lain. Ia tidak pernah dibincang dalam keadilan atau di peringkat Pakatan Harapan dan tidak dibangkitkan dalam pertemuan saya dengan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin atau Menteri Dalam Negeri Hamzah Zainuddin. Maka saya membantah sekerasnya dakwaan tersebut, tegas Anwar. Beliau tidak memperincikan siapa pihak yang kemaruk kuasa itu. Dalam pada itu, melalui satu hantaran di laman Facebook rasmi, Presiden PAS Datuk Seri Hadi Awang berkata, PAS menzahirkan dukungan kepada kepimpinan yang amat berhormat Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin dan Permufakatan Politik Perikatan Nasional demi mensejahterakan negara dan rakyat. Pada masa yang sama, PAS menzahirkan kepercayaan kepada Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai calon Perdana Menteri bagi menghadapi pilihan raya umum ke-15. Hairan, dengan hanya dibenarkan bertanding 15 kursi parlimen saja oleh UMNO, PAS menyokong Muhyiddin untuk menjadi Perdana Menteri ke-9. Mengapa tidak pilih pemimpin PAS sendiri yang kini memiliki 18 kursi parlimen? Adakah PAS tidak yakin akan menambahkan kursi pada pilihan raya umum ke-15 nanti? Apapun kenyataan ini sudah tentu berkonflik dengan kepentingan UMNO yang ingin merampas semula kedudukan Malaysian Official One. Bagaimana pula dengan gerombolan Datuk Seri Muhammad Azmin Ali? Adakah kumpulannya akan terus menerima Muhyiddin sebagai Perdana Menteri ke-9? Sama-samalah kita perhatikan siapakah yang sebenarnya tiada esok bagimu. Teruskan layari kami di Jom Channel untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Hafiz Sulaiman, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.